Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu huwa mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersama kita dapat bersiaran, alhamdulillah, buat kalinya satu program, iaitu program Jumaah with Ladies. Program ini alhamdulillah merupakan anjuran daripada Pusat Islam Musim dengan kerjasama Kelab Musim, siswi adik-beradik Pusat Islam, iaitu Sekretariat Pusat Islam, Rakan Siswa Yatim dan Sekretariat Pendakwah Muda Islam, dan juga Biro Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Masjid Datuk Kelana Petra Putra Nilai Negeri Sembilan, iaitu Balqis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, insya-Allah kita akan mulakan majlis kita dengan bacaan Kitab Al-Fatihah bagi memberkati lagi, lebih-lebih lagi alhamdulillah majlis kita diadakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, para pelajar
yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi sekalian. Kita sekarang ini sebenarnya, bukan kita sahaja sebenarnya, di seluruh dunia sedang menghadapi iaitu satu cabaran, iaitu dengan penularan wabak COVID-19, COVID-19, yang mana kesannya dapat dilihat pada kita semua, iaitu berlaku perubahan pada norma-norma kehidupan sebelum ini, yang mana kita sebelum ini kita boleh dengan bebas keluar, tapi sekarang ini perlu berada di rumah, perlu menjaga dan mematuhi SOP untuk mengelakkan penularan wabak ini. Anak-anak tidak dapat ke sekolah. Para pelajar kita tidak dapat menghadiri kuliah-kuliah dan sesi-sesi muhadarah dan tutorial di universiti. Para peniaga tidak dapat menjalankan perniagaan. Ramai daripada kita kehilangan perniagaan, kehilangan pekerjaan, tidak dapat menjalankan perniagaan dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, sebahagian daripada kita telah diuji dengan wabak ini, dan juga sebahagian daripada kita telah kehilangan anak-anak yang telah kehilangan ibu ayah yang telah kehilangan anak-anak, adik telah kehilangan abang dan kakak telah kehilangan adik dan sebagainya. Ini merupakan satu ujian, bukan ujian untuk diri kita saja, tapi ujian ini telah dihadapi di seluruh dunia. Okey, alhamdulillah kita pada hari ini bersama kita, alhamdulillah, Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail Al-Qudsi, yang akan bersama-sama kita untuk untuk bersatu perkongsian, iaitu dengan tajuk penawar hati muslimah, teguh di kala musibah. Sebelum itu, saya mengucapkanlah selamat datang iaitu ke majlis kita. Terima kasih ya Dr. Sharifah Hayati kerana sudi menerima jemputan kita pada hari ini. Dan juga sebelum itu, untuk kita lebih lagi mengenali siapa penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Saya amat gembira untuk membacakan iaitu biodata beliau. Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati merupakan sekarang ini Ketua Jabatan di Jabatan Siasah Syar'iyah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Beliau mendapat pendidikan awal iaitu sarjana muda syariah di Universiti Melaya sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa, itu ijazah sarjana perbandingan undang-undang, dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah Doktor Falsafah di University of Bristol, England. Beliau juga sebelum ini pernah menjadi fellow di Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford University di UK. Beliau juga telah berjaya mencapai ataupun menerima berbagai anugerah. Antara anugerah yang telah Dr. Sharifah Hayati capai ialah anugerah khas individu Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan pada tahun 2018, dan juga pada tahun 2015 Dr. Sharifah Hayati juga telah menerima anugerah tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan beliau juga telah menerima jemputan sering dijemput sebagai panelis dan juga penceramah di media TV dan radio dan sebagainya. Jadi kita sangat berbesar hatilah dengan adanya Dr. Sharifah Hayati sekarang bersama kita untuk sama-sama memberi perkongsian tip-tips untuk kita teguh di kala kita menerima musibah. Pada itu saya ingin ingatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar yang dikasihi, untuk mengisi kehadiran dalam borang yang kita sediakan di FB chat. Boleh didapati borang tersebut untuk rekod kehadiran. Okey, jadi saya dengan ini tanpa melenggahkan masa, dengan sukacitanya menjemput Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati untuk memulakan bicara untuk kita hayati, dan insya-Allah kita mengambil iktibar. Dipersilakan Dr. Sharifah Hayati. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Dr. Syarianti. Dekat-dekat juga nama macam saya ya. Syarianti. Saya Sharifah Hayati.
Dekat tu bunyinya. Hmm. Terima kasih banyak kepada Dr. Syarianti Husin yang juga merupakan Ketua Program Fiqh dan Fatwa FSU USIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Syarianti. Doktor boleh tanya, doktor asal mana? Kelantan, Doktor. Ha? Saya daripada Kelantan, dari Kelantan. Daripada Kelantan. Alhamdulillah. Lek mana Kelantan? Di Wakabaru, Dr. Sharifah. Baru. Sebab dengar bunyi tadi tu, saya terfikir Dr. Syar ni asal mana kan? Okay lah, Alhamdulillah dapat berkenalan dengan Dr. Syarianti dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Fatimah yang menghubungi saya sehinggalah kepada program ini dan kepada semua yang menganjurkan program Begini Baik yang dinamakan sebagai Jumaah with Ladies daripada warga Pusat Islam USIM, daripada Kelab Wardah, daripada Balkis, daripada masjid di Taman Putra, Masjid Datuk Kelana Putra, Putra Nilai, warga USIM, anak-anak pelajar. Ada saya tengok nama kelab tu ya, Siswi Adik-beradik. Saya menarik betul tu. Siswi Adik-beradik Pusat Islam. Semualah yang sama ada saya sebutkan maupun tidak tentang menganjurkan program Begini Baik pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila majlis ilmu ini diadakan, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, siswa-siswi, semua warga USIM dan seluruh masyarakat maya kita yang dapat sama-sama malam ini. Syukur Alhamdulillah kita tak berjumpa tapi kita bersua. Ya, tak berjumpa secara fizikal tapi kita bersua secara maya. Alhamdulillah. Saya teringat apabila doktor kita melaksanakan program ilmu macam ni, teringat saya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam hadis tersebut, hadis muttafaq alaih, bila mana Allah nak bagikan seseorang itu kebaikan, may yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Bila Allah nak bagikan seseorang itu kebaikan, maka satu cara, bahkan pintu gerbang kepada kebaikan itu yang besar, macam seolah-olah pintu gerbang tu belakang saya tu, belakang saya ni pintu gerbang Universiti Malaya. Seolah-olah dalam banyak-banyak pintu yang paling besar yang boleh masuk banyak kebaikan kepada kita, pintu gerbangnya ialah ilmu. Sebab itulah ayat pertama Allah turunkan pun adalah ayat tentang ilmu, untuk kita tadabbur, meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebab itu juga di awal ini suka saya mengingatkan diri saya sendiri dan anak-anak pelajar kita semua bahawa kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang dinukilkan mengatakan ilmu ini ibarat air. Kalau kita nak air itu bersih, alirkan dia. Kalau kita nak semua orang dapat air itu, alirkan dia. Jadi begitulah pada malam ni saya mengucapkan tahniah kerana ilmu itu dapat dialirkan, tidak dibiar bertakung untuk kita saja atau sekumpulan kita saja sehingga keruh air yang dalam takungan itu. Dan sebab itu kalau nak dapatkan pengetahuan dan terus mengingatkan diri kita, maka alirkanlah air itu, ibarat kata Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, suka saya mengulanginya untuk mengingatkan kita semua tentang peri pentingnya ilmu ini, untuk dengan itu nanti membolehkan kita berhadapan dengan semua yang Dr. Syar sebutkan tadi ya, dengan ujian, dengan musibah yang sedang melanda kita ini. Kata Imam Al-Qurtubi, ilmu itu adalah ibarat hujan.
Air lagi, tadi pun air. Ini hujan pun maknanya air. Tengok sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut hal hujan ni, hal air ni, hal air itu nakirah maupun ma'rifah. Secara nakirahnya maupun ma'rifah secara umum maupun secara khusus dalam Al-Quran sebanyak menurut mereka yang mengkaji Al-Quran 63 kali dalam 42 surah. Kata Imam Al-Qurtubi, ilmu itu ibarat hujan. Kalau hujan itu boleh menyuburkan tanah yang gersang, begitulah ilmu itu boleh menyuburkan hati kalau dia gersang. Kalau dia kering, kalau dia tak sihat, kalau dia tak subur, kalau dia lupa, kalau dia leka, kalau dia lalai, kalau dia sedang dalam emosi, kalau dia hati itu dalam berbolak-balik, hati itu tak selesa, hati itu sedang sedih. Mungkin itulah yang ada kaitan dengan apa yang nak saya kongsikan dari tajuk yang diberi pada malam ini tentang penawar hati. Muslimah, saya percaya mungkin bukanlah hanya muslimah saja yang bersama dengan kita, namun begitu lebih kepada penawar hati muslimah atau penawar hati teguh di kala musibah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua yang bersama-sama sahabat Maya kita pada malam ini, sebelum saya berkongsikan tentang ilmu penawar hati di kala menghadapi emosi atau musibah atau ujian ini, terlebih dahulu secara asasnya marilah kita ingatkan diri kita dahulu bahawa rahmat Allah terlalu banyak. Bahawa nikmat Allah tak terhitung. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat Allah, kau tak terhitung. Sebab itulah nanti saya akan kongsikan macam mana Nabi Ayub, Nabi Allah Ayub alaihi salam bila dia diuji dengan penyakit kulit, dia bercerita tentang nikmat Allah dulu. Aku sihat dah 70 tahun, dia kata. Aku sakit, kalau aku sabar dengan 70 tahun pun lagi adalah sangat kecil berbanding nikmat yang banyak Allah bagi kepada aku ketika 70 tahun dalam hidup aku. Jadi sebelum kita menceritakan tentang macam mana kita nak berhadapan, apa penawar hati kita dalam menghadapi musibah, ujian sedang melanda kita semua, bahkan negara di dunia ini, kita ingatkan dulu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang orang umat Islam, sebagai orang yang nak bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Pertama, nikmat Allah terlalu banyak. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tak ada nikmat yang kau dapat tu kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu taala. Dan kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu luas. Nikmat adalah gambaran rahmat, kasih sayang Allah SWT. Sehingga dalam hadis qudsi mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaan. Jadi itulah asas kepada kita memahami apa yang sedang berlaku dalam hidup kita hari ini. Hatta sehingga kita berhadapan dengan ujian, dengan musibah yang tadi disebutkan oleh Dr. Syarianti tadi tentang COVID-19. Hari ini COVID-19 yang positif 18,000. Itu kan, kata kalau saya silap, I'm not mistaken, 18 ke 16,840, 16 ya. Betulkan saya kalau saya silap, dengan jumlah kematian 134 orang, itu adalah satu perkara yang merisaukan, membimbangkan, menyedihkan kita. Dan kalau saya nak kongsi baru-baru ni, saya berkongsi perasaan dan pengalamannya, terutama kepada anak-anak kita semua yang bersama-sama dengan kita dalam satu program. Pengalaman individu ini ialah apabila isterinya yang dihantar untuk buat operation tumor ke hospital. Mulanya dihantar isteri dia untuk buat operation tumor di hospital. Lepas daripada itu, balik daripada hospital, rupanya di sana dia dijangkiti COVID-19. Jadi dia ceritakan bagaimana dia dalam keadaan sedih, tertekan, dan isteri nak menghadapi satu operasi yang besar kerana
kanser tumor. Kemudiannya itu dia pula dalam pada isteri dia ward kena operation, dia pula positif COVID-19. Dia pula warded selepas tu, dan anak ni dilihat ditengok jenguk oleh jiran dia. Dan kemudian lepas beberapa hari isterinya itu lepas operation tumor tadi, isterinya pula positif COVID-19. Masih belum habis, masih belum sihat maksudnya daripada operation tumor dia pula COVID-19. Ya Allah, bertimpa-timpa. Kalau kita bayangkan bagaimana nak lalui perasaan yang macam ni. Itu tak lagi kita cerita tentang orang yang kehilangan juga masalah-masalah lain yang rentetan daripada ini, kehilangan sumber pendapatan, hilang mata pencarian, tak ada apa, langsung kosong, tak ada masuk akaun, tak ada apa. Boleh kira macam mana perniagaan tak jalan, nyawa-nyawa ikan tutup gulung tikar, tak cerita anak-anak tiba-tiba mak abah meninggal, tinggal anak-anak kecil, ya inilah semuanya yang kalau kita nak sebutkan memang rasanya tak tersebut lah, ya. Dan kita umum pun tahu inilah yang sedang dilalui oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat kita melalui perasaan ini dan keadaan-keadaan ini. Tetapi suka saya ingatkan bahawa setelah saya menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala itu Arhamur Rahimin, itu yang disebutkan oleh Nabi Ayub. Apabila Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, ya. Kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Allah Ayub alaihi salam yang saya ceritakan tadi itu, boleh dilihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Di akhir doa itu nanti saya ceritakan lagi. Tak ceritanya Allah itu wa anta, dan engkau, di akhir doa Nabi Ayub itu, ya, surah Al-Anbiya ayat 83, Arhamur Rahimin. Apa makna dia? Dan engkau ya Allah Arhamur Rahimin, sangat penyayang daripada orang yang penyayang. Seluruh orang ada jadi dengan Doktor mute, doktor. Mute. Ada terputus tadi, lepas tu sekejap je lah. Jadi bila kita kata Allah itu Maha Penyayang, maka ada di sana cara-cara, sebab-sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan apa yang kita sebutkan tadi itu. Dan sebab itulah di dalam surah Al-Mulk misalnya, ya anak-anak, kalau sahabat-sahabat semua membaca surah Al-Mulk itu, awal-awal lagi itu, ayat pertama hingga yang kelima tu, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kaya, Allah yang memiliki segala kekuasaan, yang menjadikan hidup dan mati kita, yang menentukan semua urusan kehidupan kita itu. Akhirnya bila itu atas kekuasaan Allah, yang Allah nak tengok kepada kita ialah siapa di antara kita itu ialah yang sebaik-baik, ya, amalan, yang sebaik-baik daripada kita itu ahsanu amala. Kalau Allah itu arham, maka Allah nak tengok daripada kita siapa di kalangan kita itu yang ahsan amalan,
sebaik-baik amalannya. Maka dengan sebab itu beberapa kaedah lah ya dalam masa yang ada ni saya kongsikan, dan macam mana kita nak menguatkan hati kita setelah kita mengetahui bahawa dunia ini adalah tempat ujian. Nanti kalau dah mati tak ada ujian. Memang Allah bagi ujian itu di sinilah, di atas muka bumi inilah. Dan sebenarnya hidup kita ini seperti kita sendiri kata, lautan mana yang tak bergelora, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Hidup itu ibarat pusingan roda, sekali di atas, esok bawah. Jadi ini ujian itu memang dunia ni tempat ujian. Dan dunia ini tempat uji kita untuk kita semakin kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Dan kajian-kajian, termasuk kajian-kajian saintifik barat ni, saya kongsikan menunjukkan bahawa orang yang memiliki kekuatan intrinsik, kekuatan dalaman, ini orang-orang yang dah diuji adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dalaman sekiranya dia berjaya melaluinya. Macam kita lah kalau jalan jalan yang sempit, jalan yang berbukit, jalan yang berpenak, kita katakan. Tapi kalau kita biasa, kita akan mudah melalui jalan yang tak ada, sempit, tak ada. Senang kata doktor, macam kita kalau nak naik parking dekat shopping mall yang dia punya parking tu sempit tu, yang dia punya parking berkelok tu. Kalau siapa dah biasa bawa tempat-tempat macam tu, naik tu, tak ada apa je. Kalau siapa tak pernah, tak berani pun nak masuk shopping mall yang parkingnya macam tu, awal-awal dah reserve dah. Contoh gitu Siapa yang dah biasa dah dengan jalan macam Bukit Putus tu, dulu siapa nak balik Negeri Sembilan lalu Bukit Putus tu tahu jalannya, ya Allah. Bila dia dah biasa, dia drive tu lebih yakin, lebih confident, lebih boleh melaluinya. Di orang-orang yang telah melalui kesukaran, kesusahan ini, dia akan mendapat internal strength, kekuatan dalaman, emosi baik, semangat, nilai baik. Dan kajian-kajian saintifik yang saya katakan tadi menunjukkan bahawa mereka yang berjaya adalah mereka yang mempunyai intrinsic value berbanding mereka yang mempunyai extrinsic factor, extrinsic factor, environment. Jadi faktor-faktor luaran inilah faktor luaran. Contohnya kita dan berhadapan dengan COVID-19, kita mesti berusaha daftar, ambil vaksin, pakai mask. Mask pun ada jangka hayat, bukan mask yang sama atau pelitup muka yang sama dipakai sampai 2 minggu misal kata. Semua tu adalah extrinsic ataupun external environment, faktor-faktor luaran, usaha-usaha luaran yang kita lakukan, basuh tangan lah, sanitize tangan lah, macam-macam lah tu semua usaha-usaha luaran. Tetapi dalam pada usaha-usaha luaran ni kena ada usaha-usaha dalaman, menguatkan internal strength kita. Internal strength ini yang menghasilkan intrinsic value dalam kajian-kajian saintifik. Apa dia? Orang yang berjaya itu bukan orang yang kuat aja, kerja rajin apa semua tu, tetapi kajian menunjukkan orang-orang yang boleh bertahan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang boleh konsisten adalah orang-orang yang punya intrinsic value, iaitulah spiritual dia. Kalau kita orang Islam, padahnya. Kalau kita orang Islam, datangnya daripada keimanannya yang kuat, yang dalaman ni. Kadang-kadang orang tak nampak, tapi dia kuat. Sebab itulah saya kongsikan tadi kisah sahabat yang bersama dalam satu program dengan saya, menceritakan tentang isteri yang kena tumor, dia kena positif, isteri pula lepas tumor kena positif, tetapi dia asyik menyebut perkataan, saya tawakal, saya reda, saya sabar, saya banyak baca Quran, saya banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Taala.
dalam kesusahan yang dilalui oleh orang ini, di lidahnya itu menyebutkan perkataan-perkataan yang menunjukkan intrinsic factor tadi, semangat dalaman yang ada dalam diri dia. Dan ini sememangnya lah yang disebut banyak di dalam Al-Quran, yang disebut ahsanu amalan yang saya sebutkan surah Al-Mulk tadi, yang disebut sabar sampai 90 kali di dalam Al-Quran itu, yang disebut banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, yang mana Nabi berpesan kepada seorang kanak-kanak. Sebab itu hadis dia bermula dengan ya ghulam, seorang kanak-kanak yang kita sebut sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau nama penuhnya Abdullah Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas ini merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibnu Abbas ini kanak-kanak, dia bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang riwayat mengatakan ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun, ada kata 14 tahun. Antara doa yang Nabi ajar kepada Ibnu Abbas, sebelum saya nak cerita tentang apa Nabi pesan kepada kanak-kanak ni, yang tu menunjukkan pentingnya intrinsic value dalam diri kita, intrinsic factor dalam diri kita, yang kita dalam bahasa Arab sebut sebagai tadayun, penghayatan agama, dekat-dekat dengan tabayun. Tabayun, cari penjelasan, ni tadayun, penghayatan beragama tu. Tadayun tu lah yang scientific finding menunjukkan bahawa orang yang ada intrinsic factor, intrinsic values dalam diri dia akan lebih jauh tahan dan berjaya dalam hidupnya. Kita cakap tentang intrinsic ini bila kita ingat at-tadayun, penghayatan beragama yang kuat dalam diri menolong kita lebih daripada extrinsic atau external environment factor. Apa pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang antaranya doa Nabi kepada Ibnu Abbas yang saya sebut sebelum nak cerita pesan. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas yang kita biasa dengar. Anak-anak yang sedang belajar, kita semua nak doakan anak kita pun bacalah doa ni. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Umi kalau Umi pergi nak tahnik baby kan, dulu sekarang dah tak ada, dah jumpa baby orang, dah tak boleh duduk isolasi, kita tak boleh keluar PKP semua ni. Dulu masa boleh, bila orang dapat anak panggil kita, panggil Umi tahnikkan cucu Umi, Umi bacakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil tu, untuk tahnik tu, sunat tu. Itulah doa yang didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ghulam ini, kepada sepupu dia ni, kepada Abdullah bin Abbas. Kita pun boleh doa untuk diri kita, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ternyata Ibnu Abbas itu seorang yang merupakan pakar di dalam Al-Quran. Ya, apa ni, bukan nak cerita yang tu, nak cerita tadi intrinsik tadi tu, at-tadayun tadi tu. Apa pesan Nabi kepada ghulam, kepada Ibnu Abbas? Ya ghulam, dia mulakan dengan ayat tu, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak. Panjang lagi. Tapi saya ambil yang pendek tu. Ya, dia panjang riwayatnya. Nasihat dia, wahai anak, dengarlah kata-kata aku ni, kata Rasulullah SAW. Ihfazillah, jaga Allah. Dia Allah jaga kamu, kata Rasulullah. Dia ulang lagi, ihfazillah tu 2 kali. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kau jaga Allah, nanti kau akan dapati Allah ada bersama dengan kau. Ini perasaan itu yang nak dibawa di dalam hati kita, dan itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang nak kita ingatkan diri kita bahawa jaga Allah, jaga hak Allah, nanti Allah jaga kita.
Jaga Allah, nanti Allah sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu dalam peristiwa hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersama dengan Saidina Abu Bakar, kemudiannya sebelum sampai ke Madinah itu, Nabi SAW masuk dalam Gua Thur, berlindung dalam Gua Thur. Ketika mana Saidina Abu Bakar melihat kafir Quraisy itu dah lalu lalang pada pintu Gua Thur itu, sekira-kira dikatakan kalau mereka itu tundukkan sahaja kepala mereka, mereka akan dapat nampak Nabi dan Saidina Abu Bakar di dalam Gua Thur tersebut. Keadaan sangat membimbangkan, keadaan sangat menakutkan. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quran itu? La tahzan innallaha ma'ana. Kaitkan dengan Allah bersama kita tadi. Ini juga ada dalam Al-Quran dan diperlihatkan di dalam peristiwa yang sangat getir itu. Hidup dan mati itu. Tapi perasaan itu menjadi wa anzala sakinatahu. Kemudian ayat seterusnya menyebutkan apabila Nabi mengatakan jangan bimbang, Allah ada dengan kita. Allah terus menurunkan perasaan tenteram dalam diri mereka berdua ini. Ada riwayat mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ada mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ada mengatakan pada mereka berdua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya apa yang boleh kita lakukan sebagai kita mengambil nasihat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas tentang ihfazillah, jaga Allah, nanti Allah jaga kita. Saya ringkaskan kepada 3 is, ya. Saya ringkaskan kepada 3 is. Bagaimana bentuk kita menjaga Allah Subhanahu wa taala itu? Khasnya dalam konteks kita dilanda musibah, kita dilanda ujian ini. Kita memang sentiasa menjaga Allah melalui salat kita, melalui Quran kita, doa kita, pergi kerja itu ibadat, belajar itu ibadat, itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Selama mana dia dilakukan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nak dapatkan keredaan Allah SWT. Tapi dalam pada itu juga Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk berhadapan dengan keadaan-keadaan musibah dan getir ini. Itulah yang saya pendekkan kepada 3 is. Is yang pertama, istighfar. Is yang pertama, istighfar. Istighfar datang daripada perkataan ghafira, artinya tutup. Dengan maksud Allah menutupi dosa-dosa kita. Allah menutupi aib kita. Itulah di situ datangnya perkataan istighfar. Minta supaya Allah menutupi dosa-dosa kita. Minta supaya Allah menutupi aib kita. Minta supaya Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Itu yang datang daripada perkataan ghafirah. Itu juga perkataan maghfirah, mendapat keampunan. Minta kepada Allah SWT istighfar. Dapat keampunan daripada Allah, maghfirah. Itulah di dalam Al-Quran juga ada surah yang namanya surah Ghafir. Allah yang mengampunkan, yang mengampunkan. Jadi mengapa istighfar? Kenapa istighfar boleh menjadi penawar hati? Mengapa istighfar itu boleh membantu kita, menyelamatkan kita daripada musibah? Berbagai bentuk musibah. Apa saja bentuk bala kita ni, musibah hidup kita kan seperti saya katakan tadi, dunia memang tempatnya. Jangan lari tapi berhadapan dengannya. Tabah dan kuat menghadapinya kerana Allah nak tengok kau lepas tak ujian ni. Macam kita juga dekat universiti, dekat sekolah, kat mana-mana, nak berjaya ada test-testnya. Ada ujian-ujiannya. Makin banyak kita diuji, makin banyak kita melalui test-test tu, otak kita makin sharp. Pengetahuan kita makin banyak. Kita semakin kuat dan biasa melaluinya. Semakin kuat itu, semakin kita menghargai nilai ilmu. Kalau kita bercakap tentang ujian dalam ilmu. Tapi yes, kita tahu belajar dan mencari ilmu is not just about exam. Betul. Jadi kita selalu diingatkan, jangan belajar kerana nak exam. Selalu diingatkan. No, tapi nak ceritakan, maksud saya itu ialah
buatnya kita, persiapannya kita itu. Jadi inilah Allah SWT. Kenapa istighfar? Kenapa nak minta ampun? Macam kita dengan ahli keluarga kita lah. Dan kalau anak kita selalu buat salah, silap, tak reti cakap maaf, tak reti minta ampun, kita sayang tak? Geram juga. Sayang. Lama-lama geram juga. Kau ni nak macam-macam. Nak selamatkan kau daripada COVID lah. Nak selamatkan kau daripada tu lah. Nak angkat darjat kau lah. Nak bagi kau rezeki lah itu ini. Dosa kau banyak. Tak malu kau minta lebih banyak daripada dosa kau. Adakah sesiapa boleh mengatakan bahawa saya tidak ada dosa? Oh, sudah tentulah tidak. Malu kita dengan Allah SWT. Nikmat yang dia bagi mengatasi walaupun kita masih lagi dalam banyak dosa. Kita kadang-kadang tidur isyak tak salat, pagi makan sedap. Masih lagi boleh makan sedap. Ya Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Logiknya begitulah. Kalau sesama manusia pun begitu. Apatah lagi lah dosa kita dengan Allah SWT. Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang orang pun tak nak maafkan banding Allah SWT. So itu sebelum apa-apa, mesti banyak minta ampun dulu. Dan ini ternyata dalam kisah yang diceritakan kepada kita. Di dalam tafsir Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir ada menyebutkan. Begitu juga dengan tafsir Jalalain. Menceritakan kaitan istighfar itu dengan menyelamatkan kita daripada musibah. Ya, musibah, apa saja musibah ya. Antaranya menukilkan kisah seorang sufi, seorang ulama kibar, seorang ulama terkemuka, seorang tabi'in. Siapakah dia? Iaitulah Syekh Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang lahir di Madinah, kemudian usia 4 tahun begitu. Maknanya masih kanak-kanak, sudah berpindah ke Basrah. Pindah ke Basrah, Basrah itu kota di Iraq. Sebab itulah nama dia Hasan Al-Basri. Dinisbahkan kepada kota Basrah itu. Jadi Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Tabi'in maknanya zaman selepas sahabat. Kan anak-anak, artinya dia dapat hidup bersama dengan para sahabat. Artinya dia menuntut ilmu dengan para sahabat. Dia wafat, dia meninggal pada usia 89 tahun. Jadi kalau kita lihat, dinukilkan dalam tafsir-tafsir ini tentang kisah Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini di zaman dia, bila masyarakat dia ada yang berhadapan dengan kesusahan, musibah apa? Musibah ada yang pelbagai bentuk kesusahan. Ada yang datang kepada dia mengatakan, aku ni tak ada rezeki, aku ni menternak tapi ternakan aku tak banyak, aku ni ada kebun tapi kebun aku hasil tak banyak, aku ni berkahwin tapi aku belum dapat zuriat. Macam-macam masalah. Datang kat dia, beritahu. Seorang datang tak ada anak, dia kata istighfar. Seorang lagi datang kat dia, tak ada, susah hidup, miskin, istighfar, kata Hasan Basri. Seorang kata tanaman tak menjadi, istighfar, Hasan Basri kata. Seorang kata ternakan tak hidup tak membiak, istighfar, seolah-olah begitu. Jadi datang orang ada masalah satu, istighfar. Datang orang masalah dua, istighfar. Begitulah. Sehingga kan seorang bertanya kepada dia, orang A datang, kau suruh istighfar. Dia ada masalah B pun kau suruh istighfar. Dia ada masalah C pun kau suruh istighfar. Kenapa kau semuanya kau suruh istighfar? Agaknya lah ya, gunakan bahasa kampung kita. Bahasa mudah kita lah ya. Semua kau suruh istighfar. Kenapa semua suruh istighfar? Ini juga sifat orang yang kalau boleh nak dapat, nak tahu lebih daripada itu kan. Itu sifat orang-orang yang tinggi ketakwaannya, tuan-tuan, puan-puan. Kalau kita tengok para nabi, para sahabat baginda Rasulullah SAW pun begitu. Sering diajukan soalan yang sama tapi dapat jawapan yang sama dan dia tanya mengapa sama. Contoh bagi aku doa ya Rasulullah. Apa doa yang paling baik ya Rasulullah? Saya ringkaskan dengan bahasa mudah.
Bagi aku doa ya Rasulullah, nasihatkan aku apakah yang baik, doa yang paling baik Rasulullah. Rasulullah kata yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu. Bacalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian dia tanya, doa apa lagi ya Rasulullah? Munajat apa lagi yang baik ya Rasulullah? Nabi bagi doa yang sama. Dia tanya lagi kali ketiga, ya Rasulullah, doa apalah lagi ya Rasulullah yang baik ya Rasulullah? Rasulullah bagi lagi doa yang sama. Dia tanya lagi. So maknanya apa? Kepuasan. Rasa nak lagi. Satu, dua. Apa yang lain lagi? Rasa nak lain lagi. Nak tambah. Nak lebih banyak daripada istighfar. Ini juga ditanya oleh sahabat baginda Rasulullah SAW. Sehingga Nabi menjawab untuk kali yang keempat. Nabi kata, tidakkah seseorang itu telah mendapat kebahagiaan apabila dia mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat? Tidakkah seseorang itu telah mendapat kebahagiaan sekiranya dia telah mendapat bahagia dunia dan akhirat? Maknanya seolah-olah doa tu, baca tu, kau akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Tapi adakah kita tak baca doa-doa lain? Tidak. Sebab itu ulama mengatakan barangkali Nabi SAW ini jawami' kalim, padat, ringkas, mengena. Dia berkata kepada sahabat itu, barangkali melihat pada sahabat itu mengutamakan dunia lupa akhiratnya. Atau mengutamakan akhirat sehingga tak kisah dunianya. Maka kepada orang ini Nabi ingatkan, doa minta nak baik dunia, baik akhirat. Begitulah kita. Balik kepada cerita Hasan Al-Banna tadi. Sahabat itu, penduduk itu bertanya, mengapa semua istighfar? Lalu mudah je jawapannya. Yang memberikan perkara pokok kepada 3 is saya itu, itulah istighfar. Bila Hasan Al-Banna mengatakan, Nabi, lihatlah apa yang Allah sebut di dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Apa dia? Di dalam surah tersebut, Nabi Nuh mengingatkan umatnya yang ingkar, umatnya yang tidak berpegang kepada apa yang akidah Islam, yang kemudiannya Allah uji mereka itu dengan kemarau 40 tahun. Dengan ujian itu menyebabkan mereka akhirnya datang kepada Nabi Nuh. Kami kemarau, susah, dan 40 tahun hidup. Begitu seolah-olahnya begitu kan. Maka apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru, ini ada di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sifat Allah, sifat ghafurur rahim. Tengok rahmat yang kita cerita di awal tadi. Allah punya rahmat, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Punyalah rahmat Allah. Allah beri satu daripada bentuk rahmat Allah. Allah ampunkan. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ghafar, ghafur, ghafir. Sebab itu sebutlah, bacalah, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Nanti bila kamu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah akan beri kepada kamu yursilis sama alaikum midrara. Allah beri, yang tadi kan cerita gersang, tadi kan cerita kemarau, dan tadi kan cerita mandul. Mereka ini tak ada anak, mandul 40 tahun. Kan tengok, kamu minta ampun dulu dengan Allah. Minta ampun dulu. Dosa kamu banyak. Kamu minta ampun dulu. Yursilis sama alaikum midrara. Yang kering itu Allah turunkan hujan baginya. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan kamu. Dapatlah ternakan kamu makan. Wa yumdidkum bi amwal. Nanti daripada situ Allah tambahkan harta kamu. Wa yumdidkum bi amwal. Wa banin. Nanti Allah tambah anak kamu. Sekarang kamu ya mandul. Sekarang kamu ya tak ada anak. Kamu minta ampun, kamu minta ampun. Nanti Allah tambahi. Minta ampun itu adalah rajak kita kepada Allah SWT. Permohonan ampun kita kepada Allah SWT. Itulah dalaman intrinsik tadi. Yang kaya, yang bila Hasan Al-Basri orang datang susah apapun, baca tu. Jadi baca tu dengan maksud kita ni banyak salah, kena betulkan balik. Kalau jalan kita tak lurus, kita kena tegakkan balik. Macam kita pergi, macam LRT, macam MRT. See what happen kalau dia tak duduk dalam rel dia akan terbalik. So, back to your rail. Duduk balik dalam
real, duduk balik dalam keadaan yang betul. Apa-apa yang salah itu kita perbetulkan, kita perbaiki. Antara satunya saya sebut tadi istighfar. Jadi anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bacalah istighfar sama ada pendek maupun panjang, pengurus istighfar ke ataupun doa-doa yang mengandungi keampunan kita pada Allah, yang antaranya kita baca di dalam duduk antara dua sujud kita, yang terkandung 8 perkara yang dimulakan dengan minta ampun, yang ditutup dengan juga minta ampun pada Allah SWT. Kalau selepas kita baca macam satu nafas saja, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, tutup wa'fu anni. Lepas ni kita lebih ingat, bila kita baca tu, kita baca satu-satu. Aku ni tengah minta ampun dengan Allah. Aku mulakan nak minta banyak benda ni, ada 7, 8 benda ni, tapi aku mulakan dengan ya Allah ampunkan aku. Ya Allah sayangi aku, warhamni wajburni, ya Allah tutuplah aib aku, wajburni warfa'ni, ya Allah angkatkan darjat aku, warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki, wa'afini, ya Allah berikan aku afiah, kebaikan dalam segala urusan, wa'fu'an, tutup pula lagi, ampunkanlah. Itulah isi yang pertama, power gerbang segala masalah, segala ujian, balik-balik ke pangkal jalan. Yang pertama. Isi yang kedua, dalam masa yang terbatas kita ni, isi yang kedua adalah istirja. Istirja dekat-dekat dengan perkataan istinja. Bukan N tau, R. Ya? Nak membezakannya ya. R tengah-tengah. Istir. Ke istin ya, bukan dengan N tengah-tengah. R. Istinja tu tahulah kan bersuci kan. Ini istirja. Istirja maknanya raja tadi, iaitu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua yang kat mulut. Yang kat mulut buat, tanam terus dalam hati kita. Pertama kita minta ampun, kita rajak dengan Allah SWT. Kita pulangkan urusan-urusan kita ni yang utama kepada Allah SWT. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pula istirja? Bukan itu orang dah mati. Kita belum cerita lagi nak mati. Janganlah doktor suruh kita baca inna lillahi pula. Macam nak suruh kita mati. Sebab itu kena faham apa yang dimaksudkan istirja itu, iaitulah kita kembalikan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasaskan kepada apa? Ini cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melalui ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya. Apa ayatnya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Ini kaedah-kaedah yang betul-betul Zoom. Bukan Zoom kita tengah berzoom kan, ke aplikasi Zoom Allah betul-betul bagi kita cara zoom teruskan masalah. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya betul-betul khususkan masalah. Jadi boleh dua-dua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Underline the word musibah. Iza asabathum musibah qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak-banyak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan faham maksudnya. Kita tidak ada daya upaya. Jadi selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ingat kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah. Segala-galanya itu kita kembalikan kepada Allah. Buruk itu daripada kita, baik itu dari Allah SWT. Tetapi dalam menyelesaikan keburukan yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, kita mesti pulang kepada Allah SWT. Balik kepada Allah SWT. So itu antara perkara yang penting untuk kita baca. Selain daripada istirja ialah hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 155 tu, di dalam tafsir
antaranya tafsir Jalalain juga menukilkan bagaimana baginda Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada satu ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW satu malam bila dia menyalakan lampunya, lampu pelita, lampu macam manalah bentuknya ya, menyalakan lampu, tiba-tiba lampu itu terpadam. Bila lampu pelita itu, kita namakan pelita lah ya, bila lampu pelita itu terpadam, maka Nabi menyebut perkataan istirja' tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu didengari oleh isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila itu didengari, maka isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Apa kau menyebutkan itu?" Ya, seperti kita juga. Mengapa istirja? Mengapa inna lillah? Bukan orang meninggal ke sebut inna lillah? Itu yang mudah gitu kan? Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil daripada apa yang disebutkan di dalam ayat 155 dan seterusnya surah Al-Baqarah tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah uji kamu dengan sesuatu yang kamu sesuatu, iaitu apa sesuatu yang Allah nak uji kepada kita itu, rasa bimbang, rasa takut, nampak? Ya? Ada start dengan tu, al-khawf. Wal-ju', lapar, dahaga, al-ju', wa naqsi minal amwal, kurang harta, hilang harta, kurang minal anfus, nyawa, kematian, sebagainya. Tapi Allah nak tengok wa basyiris sabirin. Allah nak tengok kita sabar tak sabar. Itu perkataan sabar ni powerful ya anak-anak. Sangat kuat anak-anak. Sabar ni 3 huruf je. Root word dia kan. Sabara. Sabar. Dan dikatakan ada diulang-ulang dalam Al-Quran tak kurang daripada 90 kali. Bahkan orang yang sabar, maknanya bila kita istighfar, bila kita istirja, ni semua orang yang sabar. Di mulut dia, di lidah dia, dia tak keluar perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan mengapa Allah buat begini, kenapa Allah perkataan yang seolah-olah buruk sangka ya. Sebab itu Nabi ingatkan di dalam hadisnya, la tamutunna ahadukum illa bihusni zan. Allah, tak, jangan matilah di antara kamu, di antara orang-orang yang beriman itu kecuali dia baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baik sangka itu dengan asasnya sabar. Saya katakan tadi sabar tu ada diulang 90 kali. Tak kurang kata orang yang kaji Al-Quran ya. Dalam Al-Quran kan. Dan Nabi pernah memuji kekuatan orang-orang yang beriman ini. Yang dia kata kerana sabar itulah menjadikan kita orang-orang beriman ni orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang ajaib. Luar biasa. Takjub. Ajaban li amril mu'min. Walaysa zaka illa lil mu'min. Kata baginda Rasulullah SAW. Takjublah orang-orang yang beriman ni. Dan tidaklah itu berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kata baginda Rasulullah SAW. Kenapa dia cakap macam tu? Dia kata, Iza asabathu darra. Iza asabathu sarra syakara. Bila dia asabathu ditimpa, dia menerima kebaikan sarra syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iza asabathu darra wa kana khairan lahu. Itulah baik baginya, bagi orang beriman. Bila dia dapat kebaikan, dia syukur. Iza asabathu, perkataan musibah lagi. Musibah asalnya perkataan menimpa, apa saja yang menimpa diri kamu. Tetapi kemudiannya ulama membincangkan perkataan musibah lebih kepada sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang. Itu musibah. Kemudian disebut apa? Iza asabathu darra. Kat sini dia punya syahid. Kat sini ceritanya. Iza asabathu darra, apabila orang-orang beriman itu ditimpa dengan kemudaratan, dengan musibah, sabara. Mereka ini orang-orang yang sabar. Wa kana khairun. Dan itulah yang baik bagi mereka. Kerana syukur dan sabar itulah Nabi memulakan sabdanya dengan ajaban di amril mu'min. Takjub hal ihwal hal orang-orang yang beriman itu. Balik pada cerita Nabi SAW.
Bila dia baca, lampu terpadam, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa kau cakap macam tu? Dia bacakan ayat Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 155. Bukankah kalau seseorang itu ditimpa baginya itu suatu rasa bimbang, kekurangan, pada hartanya, pada anaknya, pada jiwanya, ya, maka dia bersabar dan dia menyebut, dia bersabar dan dia menyebut, mereka menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari kisah itu kita dapat belajar bahawa kalaulah hanya lampu pelita yang terpadam, belum nyawa yang terpadam, Nabi sudah menyebut dari Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Apatah lagi sekiranya kita ditimpa dengan banyak perkara-perkara yang tidak kita ingini berlaku dalam hidup kita. Apa saja nak, apa saja tuan-tuan dan puan-puan, bila jadi benda yang kita tak nak dalam diri kita, saya dah sebut is yang pertama istighfar lah. Is yang kedua istirja lah. Sebutlah inna lillahi inna ilaihi raji'un. Banyak-banyak. Kau mesti dah meninggal baru sebut perkataan. Alangkah Nabi lampu terpadam pun Sayyidatina Aisyah meriwayatkan Nabi membaca istirja. Itu adalah iktibar yang paling besar dalam hidup kita. Siapalah kita berbanding baginda Rasul SAW. Samalah juga dengan istighfar tadi. Siapalah kita berbanding dengan baginda Rasul SAW yang riwayat menyebutkan anni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrat fil yawm. Aku minta ampun dengan Allah SWT dan beristighfar lebih daripada 70 kali satu hari. Ada yang mengatakan lebih 100 kali satu hari. Sedangkan dia juga adalah orang yang sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran dan ditanyakan juga oleh isterinya Sayyidatina Aisyah, apabila banyaknya Nabi SAW itu sujud kepada Allah SWT, kan kamu itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan disebutkan dalam Al-Quran, bukankah kamu itu dah diampunkan dosa oleh Allah dulu dan yang akan datang pun, tapi masih minta ampun kepada Allah SWT. Dan sebab itulah kita bulan Ramadan hari itu, masa nak dapat malam Lailatul Qadar, Nabi SAW bila ditanya lagi oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa kau nak minta kalau kau dapat malam Lailatul Qadar, dalam bahasa yang mudah, dia kata, bacalah. Nak sebut apa? Nak sebut apa dengan Allah SWT? Allahumma innaka afuun, hibbul afwa, fa'fu anni. Boleh minta macam-macam anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan kan, dalam kegetiran dan kesusahan itu, dalam kebencian manusia seluruhnya, ya, dalam macam-macam tumahan yang katakan kepadanya, gila bagai semua. Dalam percubaan-percubaan sampai nak membunuh, kalau ikutkan, macam-macam nak minta dengan Allah SWT. Kalau dapat malam. Tapi yang diminta, ya Allah, sungguh maha. Itulah dahsyatnya sifat baginda Rasulullah SAW. Begitulah dengan sifat kedua yang juga is yang kedua. Juga kita belajar daripada baginda Rasulullah SAW yang mengaplikasikan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi jadikanlah dia sebagai panduan kita dan amalan kita. Is yang kedua iaitulah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, isti'dad. Yang ketiga, isti'dad. Isti'dad tu maknanya apa nak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isti'dad tu maknanya siap siaga. Siap siaga. Kita mesti bersiap sedia. Kita mesti buat preparation. Macam nak exam. Walaupun open book. Boleh buka buku. Janganlah tak buat persiapan. Janganlah tak baca. Janganlah tak tanda. Bab mana nak baca ni? Jangan tak highlight. Mesti prepare. Open book pun kalau tak prepare, tak boleh jawab. Bagilah satu hari pun. Kalau tak prepare, copy paste je lah. Jangan. Hidup kita ni kena prepare. Kena bersiap sedia. Bersedia untuk dunia. Bersedia untuk dunia lebih kekal nanti tu.
Kita bercakap tentang musibah. Musibah ni sekejap je. Yang lebih lama adalah nunggu ke akhirat nanti. Sebab itu Nabi SAW selalu ingatkan, berikan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan dunia dan akhirat. Isti'dad berarti prepare dunia untuk akhirat. Nabi beri perumpamaan dunia dan akhirat macam mencelup jaring di lautan. Angkat jari kau. Tengok air yang ada dekat jari tu. Yang ada kat jari tu ibarat dunia kau. Yang tinggal di lautan itu adalah akhirat kau. Mana banyak, mana sikit. Kat jari itulah sikit. Mana kekal, mana tak kekal. Kat jari itulah cepat kering. Lautan mana kering-kering. Kau nak prepare untuk apa? Untuk dunia akhirat. Yang lebih lama lagi. Cerita kita ni adalah cerita untuk kita prepare. Ujian-ujian ni adalah supaya kita prepare untuk akhirat. Dan orang yang prepare untuk akhirat itulah orang yang bertakwa. Bila Sayyidina Ali karamallahu wajhah diminta untuk menjelaskan apa itu takwa. Yang Nabi kata, at-taqwa hahuna. Tunjuk dengan jari takwa kat dada ni. Takwa dalam hati ni. Maknanya bukan fizikal saja yang dilihat, tapi yang dilihat dalaman tu. Yang kita cerita tadi intrinsik tu. Yang kita cerita hati tu. Nanti Allah tak tengok lain-lain. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Wala ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Nanti Allah nak tengok hati kamu. Jadi berbalik tadi apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu dunia ni ibarat celup jari kat lautan. Yang diangkat itu hanya dunia sekejap. Yang lama, yang kekal abadi itu adalah di akhirat kelak. Sebab itu kita juga membuat perumpamaan-perumpamaan. Melihat dunia dari langit. Seperti orang naik kapal terbang. Makin tinggi kamu naik, makin kecil bumi di bawah kamu nampak. Makin dekat kamu dengan Allah SWT, makin kecil dunia bagi kamu. Sebab itu nak kena dekatkan diri dengan Allah SWT. Tinggi naik ke langit. Makin tinggi ingat Allah SWT, makin kecil dunia di bawah. Jadi kita kadang-kadang lupa dan leka kerana kita banyak ingat dunia, lupa akhirat. Jadi Allah uji kita. Kalau dah dengan COVID ni pun kita tak makan juga. Kalau dah dengan varian Delta pun tak makan juga. Jangan apa lagi yang kita mahu dalam hidup. Bagaimana lagikah caranya, ya Allah? Aku lebih dekat kepada Engkau, ya. Dan tentulah semua ini memuhasabah diri kita untuk isti'dad. Sebab itu bila disebut tentang isti'dad itu adalah sebahagian daripada takwa. Saya kata tadi, Sayyidina Ali mengatakan takwa itu dengan 4 perkara. Satu daripadanya ialah al-isti'dad liyaumir rakhil. Al-amalu bit-tanzil. Yang lain lagi. Ar-ridha bil-qalil. Al-khawfu minal-jalil. Itu yang disebutkan. Takut pada Allah. Beramal dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Perintah Allah SWT dan Rasulnya. Ar-ridha bil-qalil. Sifat ridha pada kekurangan-kekurangan. Pada masalah-masalah. Kau ridha. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ulama besar menyebutkan antaranya siapa di dalam Ibnu Athaillah Iskandari dalam Al-Hikam kitabnya, antaranya menyebutkan bahawa antara hikam-hikamnya yang banyak tu salah satunya menyebutkan bahawa seseorang itu akan sampai kepada tahap reda hatinya. Seseorang itu hatinya akan lebih kuat kepada Allah SWT apabila dia menerima ujian-ujian daripada Allah SWT. Ya? Jadi salah satu daripada maksud takwa itu ialah al-isti'dad liyaumir rahil. Be prepared for hereafter. Be prepared for yaumul akhirah. Itu sifat orang bertakwa. Dan kadang-kadang kalau kita cakap takwa ni anak-anak, kita pun tak tahu level takwa kita. Susahnya nak ukur level takwa kita. Nak antara kaedah nak mudahlah kita tahu aku kuat ke tak kuat. Iman satu hal, takwa satu hal. Tinggi ke ketakwaan aku. Anak-anak boleh tengok kita selalu sebut takwa-takwa ni.
bila kita masuk bulan Ramadan, kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan perkataan takwa tu? Allah perintahkan fardukan kepada kita berpuasa, moga-moga kamu bertakwa. Tengok sifat kita bulan Ramadan. Dan kita boleh assess or evaluate our level of takwa. Betul lah. Ramadan hari tu jaga solat aku. Pada waktu tu, aku takut nanti aku puasa tapi pahalanya tak ada. Pasal aku tak solat. Takut aku puasa pahalanya kurang. Pasal aku solat lewat. Aku melambat-lambat solat. Jaga solat. Ingat dulu masa kita bulan Ramadan. Kita banyak ngaji. Kejap-kejap masa ada lapang ngaji. Kejap ngaji. Banyak zikir tuan-tuan. Kan? Banyak doa kan? Banyak kita buat masa bulan Ramadan. Kan nampak kita level of takwa. Kita sendirilah nilai diri kita masing-masing. Kalau orang ngajak bawang ke melada ke tak tahulah. Ajak membawang. So, ini saim. Ingat Nabi kata kalau orang ajak gaduh, ajak cakap benda tak elok. Ini saim. 2 patah je. Apa pasal? Jaga mulut kita. Tu kita dapat imbas balik. Flashback balik kita punya takwa. Kalau saya sebut takwa tu, kita terdapat bayang kadang-kadang takwa ni. Bayangkanlah diri kita ketika bulan Ramadan. Bagi mak abah kita semua yang pernah pergi haji bulan Zulhijjah ni kan, pernah pergi umrah, perempuan mungkin terbayang macam mana kita ketika beribadat kepada Allah SWT. Itu level takwa kita. Ya Allah, hai, duduk ngaji je, duduk doa je, duduk beribadat je, salat pas salat, lepas iktikaf, duduk kat masjid tu. Mana masjid Mutawif berhenti, bas berhenti, turun, pergi nak salat tahiyatul masjid. Mana pergi, turun bas, pergi. Padahal nak ambil wuduk susah. Tapi berhenti juga, keluar juga, ambil wuduk, tunggu lama. Buat juga. Ya Allah, kita dekat Malaysia ni kadang R&R ada sesenang-senangnya, semudah-mudahnya. Cakap kat diri kita, kadang-kadang sampai macam tu. Tu level of takwa. Dan kita nilai sendiri. Sebab itulah yang ketiga ni sangat penting. Bila ada takwa dengan al-isti'dad, bersiap sedia, ikhtiar, berusaha, Allah bagi makhraja. Allah bagi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita selalu dengar ayat tu, ayat 1000 dinar kita baca kan? Tapi depan dia siapa bertakwa. Dan salah satu cara orang bertakwa ialah al-isti'dad liyaumir rahim. Bersiap sedia untuk hari akhirat. Siapa bertakwa, nanti Allah beri dia jalan keluar. Dan Allah bagi dia rezeki daripada sudut yang dia tak sangka-sangka. Jadi istiadat, apa nak buat dengan istiadat ni? Istiadat ni antara benda yang kita buat, itulah kita ikhtiar. Yang ikhtiar dengan kesihatan, ikhtiar kesihatan. Dengan SOP, dengan vaksin. Ikhtiarlah macam-macam ikhtiar. Usahakanlah, kita mintalah kebijaksanaan para pakar-pakar kita semuanya. Selain daripada ikhtiar itu, kita juga ikhtiar dengan doa, dengan salat, dengan zakat, dengan segala kebaikan-kebaikan ikhtiar. So itulah kalau kita lihat dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, maka ikhtiar Nabi Ayub itu yang pada mulanya bila disebut oleh isterinya, doalah, minta dengan Allah. Mula-mula tak nak sebab takut malu. Sebab malu dengan Allah SWT. Nak bersabar dengan ujian Allah itu. Tapi kemudiannya dia berdoa kepada Allah SWT. Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Sebab itu orang sakit, kita kata baca doa ni. Anni massaniyad-dur. Aku ditimpa dengan ad-dur. Ulama kata ad-dur, keburukan itu adalah penyakit. Maka bacalah doa itu. Wa anta arhamur rahimin. Minta kerana engkau maha penyayang, lebih daripada manusia yang memberikan kasih sayang. Jadi antara ikhtiar istiadat kita, selain macam-macam usaha yang kita buat, janganlah lupa
kita menadah tangan berdoakan, itu senjata, itu juga ubat. Senjata orang beriman, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Kita tak kuat, tapi dengan adanya doa ibaratnya macam kita ada senjata dan kita ada kekuatan yang menguatkan diri kita. Selain daripada kalau ada kesilapan, dosa, kita istighfar, tinggalkan salat pada Allah, munajat pada Allah, baca Quran, berzikir. Inilah semua al-isti'dad liyaumir rahim, persiapan-persiapan kita untuk menuju kal abadi dan persiapan menguatkan diri kita memohon munajat kepada ilahi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah sahaja dengan masa yang ada insya-Allah yang dapat saya kongsikan sebagai penawar hati buat kita semua. Pokoknya adalah kita nak memperbanyakkan, meneruskan amalan-amalan soleh ini. Sebab itu daripada 3 is tadi akan lahirlah ai-ai yang lain. Apa ai-ai yang lain? Akan lahirlah istiqamah dalam diri kita, akan lahirlah ithar, pengorbanan dalam diri kita, akan lahirlah itqan, kekuatan komitmen dalam diri kita, akan lahir dalam diri kita juga akhirnya kekuatan iman yang kita kehendaki. Tidaklah ada masa yang mencukupi dan cukuplah sahaja setakat ni kerana kita faham dunia kita online ni, dunia belajar pun paling-paling boleh masuk 40 minit. Itu kajian menunjukkan macam tu kan. Jadi kalau kita lama-lama pun nanti dah tak boleh masuk pun tak ada ertinya juga. Cukup-cukuplah tu. Sikit tapi mudah-mudahan bolehlah diamal. Kalaupun sudah diketahui semuanya, mudah-mudahan is a refreshment kepada kita malam ini sebelum kita lelap, sebagai update kepada status kita, sebagai bateri yang kita charge kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta ampun, minta maaf Dr. Syarianti kalau saya mengambil lebih masa, kalau adalah salah silap dalam saya menyebutkannya, kalau adalah yang tak sedap didengar di telinga, dipandang di mata, saya minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati di atas perkongsian beliau sebentar tadi ya, dengan antara tips yang terpenting ya, antara kita nak menghadapi ujian daripada Allah ini ialah dengan 3 kaedah, iaitu 3 prinsip, iaitu 3 is. Dan saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi ya, berkaitan dengan is yang pertama, iaitu istighfar, di mana Imam Ibn Qayyim telah menukilkan bahawa apa yang telah dijalani, beliau melihat iaitu gurunya, tuan gurunya iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mana apabila dilihat gurunya menghadapi satu masalah yang rumit, gurunya akan cepat-cepat beristighfar, bertawakal kepada Allah dan bersegera dalam menanti bantuan daripada Allah, dan alhamdulillah bantuan akan datang dan akan datang untuk merungkaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh tuan guru beliau, iaitu Syekh Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah juga telah mengesahkan apa yang telah dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim, mana beliau menyatakan bahawa beliau apabila menghadapi suatu permasalahan, beliau akan cepat-cepat beristighfar, sekurang-kurangnya 1000 kali istighfar. Supaya kita lihat iaitu zikir dan istighfar ini adalah sangat penting dalam memohon bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ni juga merupakan satu ubat ataupun penawar penting untuk segala yang masalah yang kita hadapi, yang mana telah dinukilkan sebentar tadi di dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh Allah menjanjikan, Allah menceritakan tentang pengalaman Nuh, iaitu dalam berdakwah kepada kaumnya. Dengan Nabi Allah Nuh telah meminta
kaumnya untuk bersegera beristighfar kepada Allah, kerana Allah itu sangat pengampun dan sangat mengampunkan umatnya, di mana dengan pengampunannya akan datanglah segala rahmat, datang hujan yang mencurah-curah, dengan dianugerahkan anak pinak dan dianugerahkan dengan segala nikmat, dengan sungai yang mengalir. Ini merupakan janji daripada Allah, berkat daripada istighfar sebentar tadi. Dan yang keduanya ialah tentang istirja, iaitu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya teringat juga iaitu antara amalan arwah Datuk Dr. Harundin, di mana jika kita kehilangan barang, antara amalan kita terlupa kita letak di mana barang tersebut, cepat-cepatlah kita istighfar dan juga baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berselawat. InsyaAllah Allah segera memberikan ilham kepada kita untuk segera kita ingat, sebab kita daripada itu akan datang ilham. Allah akan campakkan ketenangan dalam diri kita supaya kita cepat teringat. Kembali kepada Allah, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah akan kembalikanlah ingatan kita di mana kita terletak barang kita tadi. Ini benda yang kecil sebenarnya kan, apakah lagi kalau benda-benda besar. Dan seterusnya ialah tentang isti'dad liyaumir rahil, iaitu bersedia dengan hari kematian, hari perpisahan kita daripada dunia, hari berpindah kita ke alam barzah, yaumur rahil. Dan jugalah doktor dalam kita dalam menghadapi musibah alhamdulillah kita ni, kalau kita ni tak ada musibah, tetapi kita melihat di sekeliling kita doktor, mereka yang telah ditimpa musibah. Jadi kita, bagaimana peranan kita sebenarnya untuk kita menawarkan bantuan yang terbaik kepada mereka ni sebenarnya doktor, jika doktor boleh kongsikanlah dengan kita. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, anak-anak, mahasiswa semua, mahasiswi, jika ada terdapat sebarang permasalahan atau persoalan, boleh dikemukakan di FB chat untuk kita sama-sama dapatkan pencerahan daripada Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati. Okey, silakan doktor untuk yang tadi, macam mana untuk kita memberikan bantuan kepada mereka yang sedang ditimpa ujian sekarang ini, mereka yang tengah diuji. Terima kasih Dr. Syarianti. Ya, kita berada bersama-sama dengan semua yang sekiranya diuji oleh Allah Subhanahu Taala pada ketika ini dalam pelbagai bentuk seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi. Saya fikir apa yang saya kongsikan petua ataupun panduan 3 itu adalah antara perkara yang boleh kita sebut-sebutkan kepada rakan-rakan kita yang menghadapi ujian ini. Walau bagaimanapun itu adalah kita kata ubatnya, namun begitu dalam berhadapan dengan mereka yang mempunyai berhadapan dengan ujian ni, saya ingin menasihatkan supaya kita menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar dulu yang baik. Kerana kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai kemahiran untuk beri nasihat, memberi pandangan, cara kita memberi pandangan dan nasihat itu menambahkan lagi pula rasa emosi sedih di kalangan orang lain. Sebab itu dalam hal ini apabila kita ingin memberikan nasihat contoh kata kita boleh pertama sekali menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya mereka yang berhadapan dengan ujian, dia memerlukan moral support, sokongan moral. Dengan sebab itu bertanya khabar dengan orang sekeliling kita adalah satu perkara yang sangat penting pada ketika ini. Bertanya khabar. Hatta kepada anak-anak pelajar kita sendiri pun sebelum kita nak memulakan apa-apa pun, kita boleh biasakan dengan bertanya khabar terlebih dahulu dan pastikan mereka semua dalam keadaan yang baik. Maknanya ada sifat ambil berat. Jadi bagi saya pertama perkara yang penting dalam keadaan-keadaan emosi yang terganggu, kerisauan dan macam-macam ni, orang perlu ada perlu dapat sokongan moral, dan kita pula perlu menunjukkan kita adalah orang yang boleh memberikan sokongan moral itu. Satu, dengan bertanya khabar. Dua, dengan menjadi pendengar yang baik, a good listener.
Sebenarnya dalam komunikasi ni, Doktor dan anak-anak kita semua, dalam komunikasi ni kita ada mendengar, kita ada membaca, kita ada menulis, kita ada bertutur. Kajian menunjukkan peratus yang penting dalam ilmu komunikasi adalah mendengar. Jadi sebab itu ayat tentang as-sam'u wa ta'atu kan, dia sebelum nak taat, sebelum nak apa-apa tu ada perkataan as-sam'u, dengar. Maknanya daripada mendengar barulah kita mendapat gambaran yang betul dan tepat tentang masalah individu itu. Ujian yang sedang dihadapi, emosi yang sedang dirasai dia melalui nada dia, melalui riak muka dia. Kita dengar tapi kita dapat belajar banyak benda daripada situ. So, dua perkara ni sebelum kita memberikan apa-apa pandangan kita dan nasihat kita, termasuklah 3 is yang saya sharekan tadi. Jadi, pertama sekali secara ringkasnya lah Doktor, seringlah bertanya khabar antara kita, terutamanya dalam rumah tangga kita. Hari ni musim PKP, PKPD, PKPB, macam-macam dah kita ni kan. Musim kita duduk di rumah ni, antara hikmahnya ialah kita dekat dengan ahli keluarga kita. Anak-anak kita ada keliling kita, suami kita, isteri kita ada bersama kita. Tapi kadang-kadang kita take things for granted. Kita, oleh kerana dah ada depan mata, kadang kita tak tanya khabar mereka. Mereka pun mungkin ada tekanan-tekanan sendiri, masalah tempat kerja dan sebagainya. Maklumlah, walaupun bekerja dari rumah, file tak ada kat rumah, banyak data tak ada kat rumah, tak ada rakan sejawat sebelah yang kita boleh terus minta bantuan, hantar dengan WhatsApp, kadang-kadang lambat reply-nya, lambat feedback-nya. Kadang orang stres walaupun bekerja di rumah, stres. Jadi masing-masing hari ni ada tekanan-tekanannya. Apalah kiranya kita mengeratkan silaturahim kita untuk menguatkan masyarakat kecil kita ni dulu, iaitulah keluarga kita, anak-anak kita ni. Dengan satu, selalulah berkomunikasi, tanya khabar. How are you today? Macam orang putih lah pula. Macam geram Awak macam mana? Belajar okey? Boleh faham? Kerja macam mana? Tanyalah. Jangan ambil tahu. Kena cakna. Kalau dalam kumpulan yang kecil ni pun kita tidak berjaya mewujudkan support emosi, macam manalah kita nak bertanya khabar dengan kawan-kawan yang lain. Kita memang dah tak jumpa dah kawan-kawan sepejabat kita. Murid-murid kita dan sebagainya, ataupun jiran tetangga semua dah duduk dalam rumah. Jadi saya ingat untuk menyelesaikan tu, tanya khabar dan mulakanlah dengan ahli keluarga kita sendiri. Dan banyaklah kita ini berkomunikasi. Gunakan masa makan kita tu masa meja. Kenapa masa makan? Makan is a very pleasant things to do. Semua orang akan happy bila nak makan. Jadi di meja makan itulah kita meluahkan kegembiraan kita. Supaya masing-masing dalam rumah kita itu, kalaulah ada kerja yang memeningkan dia, kalaulah ada pelajaran yang memberatkan dia, kalaulah ada assignment ke report yang dia nak kena buat dalam keadaan dia berdebar-debar macam-macam memikirkan tu, jadikanlah meja makan itu tempat kita gembirakan antara satu sama lain. Sebab itu no handphone during lunch time ke dinner time ke breakfast time ke, no. Letak tepi ke, nampak ada anak yang sambil nak makan, sambil nak tengok handphone dia apa semua-semua, kita kakak usik-usik sebelah. Abah kata put it aside, ni masa family time. Jadi kita betul-betul wujudkan hubungan bahagia kita tu dengan ahli keluarga. Itu sebenarnya tanpa kita sedari adalah indirect way or direct way untuk membantu mereka yang berada dalam suasana yang begini. Bukan semestinya ujian positif COVID atau tak ada pendapatan atau kematian saja, tapi hari-hari yang kita lalui ini, kita wujudkan suasana kemesraan itu dengan bertanya khabar dan dengan menjadi pendengar yang baik, a good listener. Ini sangat penting supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang itu tidak terbuka dalam hati dia, sehingga kemudiannya dia mengambil tindakan-tindakan di luar jangkaan. Termasuklah kita pun tahu statistik menunjukkan dalam tahun ini saja setakat bulan Jun hari pun dah mencapai 1,000 lebih kurang betul mereka yang bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Ini kerana tekanan yang tak dapat dibendung. Kita tak boleh nak mengatakan apa-apa kerana maksud saya tak boleh nak kata apa, kerana manusia bila dia dah sampai kepada satu tahap emosi, mungkin dia boleh bertindak di luar
jangkaan kebiasaan kerasionalan seseorang manusia. Jadi doktor, saya fikir itulah antara perkara yang saya nak kongsikan. Okey, terima kasih Dr. Sharifah. Dan juga ni saya rasa ini soalan terakhir lah kot daripada pelajar kita, di mana pelajar kita sekarang ni di UNSI sedang menjalani peperiksaan akhir final exam, di mana untuk kali ke pertama lah dijalankan final exam lah, pengalaman di USIM lah kan. Jadi kebanyakan mereka ni dalam keadaan sebahagian lah, tidak semua dalam keadaan stres dan sebagainya sebab terpaksa menjalani peperiksaan secara online sebelum ni secara fizikal, di mana banyaklah masalah, antaranya internet line connection, poor internet line connection, gangguan di rumah, tak boleh nak fokus dan sebagainya. Jika Dr. Sharifah Hayati ada tips lah untuk ataupun nasihat lah kepada para pelajar kita lah dalam menghadapi sekarang ni ujian di dunia, ujian peperiksaan ni sebenarnya. Okey, silakan Dr. Sharifah. Saya anak-anak saya semuanya, saya sangat faham kan kita pun dalam dunia universiti, jadi sangat faham, dan sangat faham juga kerana anak saya juga berada di USIM, jadi sangat faham. Dulu doktor, saya tiap-tiap minggu mesti pergi ke USIM kerana ada anak 2 orang, seorang dah grad dah, alhamdulillah, tinggal seorang. Dulu memang sebelum musim ni tiap-tiap minggu, never miss lah, insyaAllah saya akan ke USIM tu. Jadi untuk anak-anak semua satu anak-anak, saya nak ingatkan tentang nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat baginda Rasul sallallahu. Kata Rasul sallallahu kepada Abu Dzar, saya ada panjang. Satu daripada nasihat dia ialah, dia kata, tengoklah orang yang lebih susah daripada kamu, jangan tengok orang yang lebih senang daripada kamu. Unzur ila man dunak walaysa man fuq. Tengok orang yang lebih susah daripada kamu, jangan tengok orang yang lebih senang daripada kamu. So satu benda anak-anak, kalau kita rasa lah letihnya lah, banyaknya benda nak kena buat lah, susahnya belajar lah, assignment banyak, tu banyak. Anak-anak, open your mind, open your eyes, open your mind. Tengok kat luar sana, Abah tengah cari rezeki susah nak. Tengok ke sana, tolong Abah nak dapat rezeki susah nak. Sekarang duit nak cari rezeki susah nak. Nak membesarkan anak-anak yang sedang belajar susah nak. Jauh lebih susah pada anak-anak yang sedang belajar di universiti nak. Ramai orang yang tengah struggle untuk rezeki nak. Kalau kita fikir itu susahnya lah nak faham, susahnya lah nak belajar, penatnya lah macam-macam nak kena buat. Tengok orang yang sedang dikatil-katil di hospital-hospital yang sedang terlantar sakit nak. Dia kata, kalaulah aku boleh bangun, kalaulah aku boleh belajar, kalaulah aku boleh itu, kalaulah aku boleh ini. Dia sedang berada dalam keadaan yang lebih teruk daripada kita. Ya anak-anak, kalau anak-anak rasa internet slow lah, buffing lah, hanging lah, ya Allah, universiti ni boleh, dia ni bukan robot lah. Universiti bukan robot. Jangan jadi robot. Pensyarah pun jangan robotik. Pentadbir pun jangan robotik. Benda-benda ni semua dah diajar pada kita. If you have any problem, let us know. Ada masalah je beritahu. Jangan ini sendiri seorang-seorang. Kalau yes, that's a problem, let them know. Beritahu dia orang. Itu di luar jangkaan kita. Tiba-tiba hang, tiba-tiba lah tak boleh doktor, saya tak boleh, saya kena tulis tangan, saya tak boleh tulis dalam komputer, tak ada line, saya boleh pakai data je. Macam-macam. Dan kita terbuka. Pokoknya anda mesti nampak ada cara. Itu sudah dimaklumkan, pihak universiti semua dah beritahu dah. Kalau sampai teruk sangat tak boleh exam, sampai boleh ambil status I. Status I kan, status I kan. Ada tempo-tempo dia. Kalau memang tak boleh dah ni, tak ada cara dah ni, betul boleh ambil status I. Tapi memanglah itu last resort. Saya nak cerita, ada cara, ada jalan. Yang penting tadi al-isti'dad. Tadi isti'dad liyaumir rakhil, isti'dad hadha lil-imtihan. Kita ni anak-anak belajar, kita tak belajar besok nak exam,
besok nak submit, hari ni mau buat. Malam ni kau tak tidur, siapa suruh? Kenapa macam tu? Jangan anak. You dah prepare yourself from the early stage, early period. Hari-hari mesti dah belajar, dah buat nota. Saya suka tau pasal saya melalui zaman anak-anak semua. Saya suka benda ni dekat dengan diri saya. Saya suka. Jadi saya nak cerita kat anak-anak, orang-orang yang berjaya tu kan orang-orang yang sekelip mata dia jadi berjaya. Tak. Orang-orang yang berjaya tu dia mengambil masa yang panjang. Persediaannya panjang. Dia bersungguh-sungguh. Jadi anak-anak jangan rasa tertekan. Yang membolehkan anak berjaya ialah prepare yourself. Hari-hari mesti baca, buat nota, buat revision, tak faham, tanya. You mesti ada kesungguhan itu. Kalau you tak ada kesungguhan, tak ada persediaan, lepas tu kita kata susahlah itu, susahlah ini, kita lah yang meletakkan diri kita dalam kesusahan itu. Ingat kan di dalam surah Al-Insyirah, itu satu daripadanya jugalah tips baca surah Al-Insyirah kan, alam nasyrah kan, bagi jiwa kita lapar, akal kita terbuka. Lepas tu kena faham inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tapi Allah kata lagi fa idza faragta fansab. Lepas tu jangan stop. You kena continuous, kena istiqamah. Habis satu benda, teruskan yang lagi. Jadi maknanya buat sikit-sikit. Adwamuhal khair, kata Nabi. Wa in qalla. Yang main konsisten. Kamu jangan besok kamu nak hadapi hari ni. 2 hari baru nak buka buku. Masa kuliah tidur, tak masuk kelas. Ya Allah, dah lah tak buka video, dah tak buka suara, baring tepi katil. Lepas tu kamu kata susah, kamu tak patut macam. So baca Al-Nasyrah tu satu, bersiap sedia daripada awal tu satu, kesungguhan tu satu, lepas tu yakin inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesusahan banyak kesenangan. Kita ni pelajar pengajian Islam, pelajar universiti sains Islam, ada ilmu nakal, ilmu akal, nakli, akli, semua tu kan kita kan belajar tu. Agama pegangan tu dia kata apa? Inna ma'al usri yusra. Yarhamkallah. Pada setiap kesusahan, al-us, inna ma'al usri, al-us ada alif lam, maknanya makrifah. Pada sesuatu kesusahan, yusra, ulama kata. Satu perkataan ma'a, dia tak kata ba'da. Inna ma'al usri, ba'da al-usri yusra, tak. Kita yang sebut. Kita kata selepas susah akan senang, kan? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya Allah, Allah tak kata kemudian, Allah kata bersama-sama. Ada kau susah, ada senang tu. Dan senang tu, yusrun tu, dia nakirah. Dia tak ma'rifah. Al-aus ma'rifah, ada alif lam. Maknanya ulama kata, ulama bahasa mengatakan pada sesuatu kesusahan yang tertentu, kesenangannya tu nakirah. Banyak senang. Dia tak tentukan satu bentuk kesenangan. Banyak senang. Lepas tu dia ulang lagi sekali. Inna ma'al usri yusra. Ulang 2 kali kan. Jadi dan keyakinan mesti ada. Lepas kita dah buat persediaan, lepas kita dah bersungguh-sungguh manjad wajad, lepas kita dah berdoa, lepas kita dah tahu strategi belajar yang bagus, ya, lepas kita dah buat bacaan yang banyak, baca kena banyak, tengok situ, tengok sini, baca situ, baca sini, literature banyak. Lepas dah banyak, you build your confidence dan kefahaman yang luas tentang ilmu itu. Barulah boleh kita melalui ujian pengajian kita dengan baik, insya-Allah. Jangan lupa surah Al-Insyirah. Okey, terima kasih doktor ya di atas tips tadi untuk pelajar kita, insya-Allah boleh dipraktikkan ya. Jangan tunggu last minute untuk buat semua perkara, memang anda itu akan merana lah sebenarnya kan. Tapi banyakkanlah baca surah Al-Insyirah. Dan kita saya rasa telah sampai ke penghujungnya. Jadi
kalau bolehlah doktor simpulkanlah tentang perbincangan kita lah berkaitan dengan penawar hatilah untuk kita teguh di kala musibah, doktor. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Syarianti, semua sahabat-sahabat Maya, FB Live, Pusat Islam, USIM, anak-anak pelajar yang saya kasihi semuanya. Alhamdulillah, pertama sekali yang perlu ada dalam hati kita ialah syukur yang banyak atas nikmat Allah SWT yang tak terhitung kepada kita. Semua yang Allah bagi itu tidaklah tanpa alasan dan sebabnya. Semua datang dengan sebab dari Allah SWT, dan melihatlah ke dalam diri kita masing-masing untuk kita muhasabah, dan mudah-mudahan dengan apa jua bentuk ujian yang melanda diri kita, masyarakat kita, negara kita, kita dapat memuhasabah diri dan memperbetulkan pada apa-apa yang tersasar, yang tersilap, yang tersalah dalam kehidupan kita, dan antara perkara yang boleh kita lakukan dengan sebanyak-banyaknya sepanjang masa dikala senang maupun susah, fissarai wad-dara, senang maupun susah, iaitulah dengan 3 is yang saya sebutkan tadi, iaitulah istighfar, yang keduanya istirja, dan yang ketiganya adalah isti'dad, iaitulah bersiap sedia dan tidak berputus asa, wala taqnatu min rahmatillah, tanpa ada dalam vocabulary hidup kita untuk putus asa daripada terus berusaha dan bermunajat kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang menjaga hak Allah SWT, seperti ingatan baginda Rasul SAW kepada Ibn Abbas yang saya sebutkan tadi. Saya jadikan itu sebagai penutup kepada kesimpulan saya, iaitulah ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajid tujahak. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah itu ada bersama-sama kamu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail di atas perkongsian. Sebelum kita mengakhiri majlis ni, sukacita saya ingin share, saya ingin berkongsi, iaitu satu syair daripada Imam Syafi'i, mana Ummi Syafi'i telah menukilkan berkenaan dengan syair yang bertajuk Da'al ayyam taf'al ma tasha'. Biarkanlah hari-hari yang berlalu membuat seperti apa yang dikehendaki. Na'al ayyam taf'alu ma tasha' watib nafsaka idza hakama al-qada'. Dikala takdir tidak menentu, ikhlaskanlah dirimu. Wala tajza'i linazidatil layali. Jangan sesekali engkau sesali apa yang terjadi, iaitu fama li hawadithid dunya baqa, kerana apa yang terjadi di dunia tidak ada yang abadi. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu wal wafa. Jadilah engkau kepada segala ujian itu seorang yang tega dalam berlapang dada dalam menerima segala kenyataan. Wa ardullahi wasi', walakin idza nazala al-qada daqa al-fada. Sesungguhnya bumi Allah ini sangat luas, tetapi bila takdir menghimpit, dunia yang luas terasa sempit. Da'al ayyam taqdiru kulla hin, fama yughni 'anil mauti dawa. Biarkanlah hari-hari yang berlalu bersandiwara, kerana mati atau maut itu tiada ubat. Dengan itu adalah menjadi bekal kepada kita, iaitu syair daripada Imam Syafi'i, supaya kita beringat bahawa apa yang menimpa kita tak ada yang abadi sebenarnya di dunia ini. Benda ini akan berlalu. Banyakkanlah beristighfar, banyakkanlah memohon pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita berusaha untuk memperbaiki segala keadaan yang menimpa. Jadi sebelum saya mengakhiri majlis ini, marilah kita sama-sama membaca sedikit doa, ya. Moga Allah menurunkan segala rahmat dan Allah mengangkat serta memelihara kita daripada segala wabak dan musibah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afun karim tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul fa'fu anna. Wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'allimin wal mu'allimat ولأجدادنا ولجداتنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصدقائنا ولصديقاتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, anak-anak, mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti siaran kita daripada awal program tadi ya. Kita telah sampai pada jam 11 lebih dah sekarang ni kan. Jadi kita akan sama-sama tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar, mahasiswa, mahasiswi, insyaAllah kita akan bersiaran untuk masa akan datang. Mohonlah untuk sama-sama mengerti program kita ya. Stay tune. Saya akhiri majlis ini dengan ucap wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya doktor semua dan semua. Assalamualaikum. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا خالق الأكوان
بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان. يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب.